Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para mesuara dan merupakan kelangsungan kepada kerajaan masyhur di alam Melayu. Perincian mengenai pembukaan Melaka telah anda pelajari semasa berada di tahun 4. Para mesuara merupakan seorang tokoh yang bijak. Perkara ini dapat dinilai menerusi kebijaksanaan beliau dalam memilih serta memanfaatkan lokasi yang strategik dan alam semula jadi yang terdapat di Sungai Bertam atau kini dikenali sebagai Sungai Melaka. Kebijaksanaan para mesuara memilih lokasi tersebut telah mendorong Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Kedudukan Melaka amat strategik kerana terletak di laluan perdagangan utama antara timur dan barat. Justeru memudahkan pengawalan laluan kapal dagang. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau juga memberi kelebihan. Ianya secara tidak langsung bertindak sebagai benteng pertahanan dan menjadi panduan kepada kapal dagang yang lalu. Pokok bakau dan api-api yang tumbuh secara semula jadi di pesisir pantai berfungsi sebagai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Kedudukan muara Sungai Bertam yang terletak di Selat Melaka menyebabkannya terlindung daripada tiupan angin monsun, iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Justeru membolehkan kapal dagang ke pelabuhan Melaka dengan selamat. Berdasarkan perkara-perkara yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahawa pengasasan Melaka menunjukkan banyak manfaat yang diperoleh sekiranya kita menghargai dan memanfaatkan alam sekitar. Terdapat beberapa faktor yang telah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang gemilang. Antara faktor-faktor tersebut adalah kepemimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang cekap, dan sistem perundangan yang tersusun. Dalam aspek kepemimpinan raja, kekuasaan dan ketokohan Raja Melaka pertama jelas dilihat menerusi faktor keturunan Raja Palembang, peranan yang unggul dalam pemerintahan, daulat dan alat kebesaran dan kewibawaan. Berdasarkan Sulalatus Salatin, Sultan Melaka dicatatkan merupakan keturunan Raja Palembang yang bersusu galur daripada Iskandar Zulkarnain. Susu galur ini meninggikan taraf kedudukan Sultan Melaka dalam kalangan kerajaan lain di alam Melayu. Raja mempunyai pelbagai peranan yang unggul, iaitu mempunyai pelbagai peranan dalam sistem pemerintahan. Raja merupakan simbol perpaduan dan kemakmuran. Ketua Angkatan Tentera mengetuai hubungan diplomatik, menyelaraskan kegiatan ekonomi, ketua agama Islam dan menegakkan keadilan. Kepemimpinan raja turut dikaitkan dengan konsep daulat dan derhaka serta pelbagai institusi kerajaan seperti adat istiadat istana dan alat kebesaran raja. Konsep daulat, adat istiadat dan alat kebesaran ini menjadikan raja mempunyai kedudukan tinggi dan istimewa. Justeru mengukuhkan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Melaka. Raja memiliki ciri kepemimpinan yang berwibawa, iaitu bersikap adil dan mengambil berat kebajikan rakyat. Malahan memerintah berdasarkan bidang kuasa yang telah ditetapkan dalam hukum kanun Melaka.
Sistem pentadbiran merupakan salah satu faktor penyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, Sultan menduduki tempat tertinggi di puncak sistem pemerintahan dan pentadbiran. Bagi melicinkan pentadbiran, Sultan membentuk sistem pembesar 4 lipatan. Pembesar terkanan adalah pembesar berempat, diikuti oleh pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 32. Pembesar diberikan tugas untuk menjaga keamanan kawasan, mengutip cukai dan hasil lain menerusi sistem serah. Selain itu, pembesar juga bertanggungjawab menyediakan tentera ketika perang dan tenaga buruh menerusi sistem serah. Sultan mengurniakan kawasan khas kepada pembesar untuk ditadbir dan sebagai tanda mendapatkan sokongan pembesar bagi mewujudkan pentadbiran yang mantap. Terdapat 2 jenis kawasan kurniaan yang diberikan Sultan kepada pembesar, iaitu kawasan pegangan dan kawasan pemakanan. Kawasan pegangan diberikan oleh Sultan kepada pembesar berempat, manakala kawasan pemakanan diberikan oleh Sultan kepada pembesar jajahan dan daerah. Pembesar dibenarkan untuk mengutip cukai di kawasan masing-masing. Namun, cukai tersebut perlu diserahkan kepada pemerintah sebagai ufti. Pembesar berempat merupakan tonggak utama pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka kerana merupakan pembesar peringkat pusat. Pembesar berempat turut dikenali sebagai orang kaya berempat. Mereka terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Bidang tugas mereka adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Kesultanan Melayu Melaka telah memperkenalkan sistem perundangan yang mantap, telah melonjakkan Kesultanan Melayu Melaka ke arah kegemilangan. Sistem perundangan di Melaka terbahagi kepada 3, iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adat. Hukum Kanun Melaka ditulis berkaitan perkara menguruskan negara. Antara yang terkandung di dalam undang-undang ini adalah berkaitan hak istimewa serta tanggungjawab raja dan pembesar. Selain itu, turut terkandung di dalamnya hukum Islam mengenai jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Hukum Kanun Melaka berjaya mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Malahan, kadar jenayah dapat diatasi dengan baik dan terurus. Undang-Undang Laut Melaka pula bertujuan menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Kandungannya menyentuh mengenai peraturan di laut, tertib berniaga, tata cara jual beli, tanggungjawab nahoda, anak kapal, kiwi dan syah bandar. Kesannya, undang-undang ini berjaya menyebabkan aktiviti perdagangan berjalan lancar dan adil. Justeru memberikan keyakinan kepada pedagang luar untuk berdagang di Melaka. Kesultanan Melayu Melaka turut mengamalkan undang-undang adat dalam sistem pemerintahannya. Adat ini dikenali sebagai adat temenggung. Adat temenggung mengandungi perkara berkaitan sistem pemerintahan, pewarisan tahta, perkahwinan, pewarisan harta pusaka dan perundangan. Kepemimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang mantap dan kesungguhan melaksanakan sistem undang-undang telah membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini mewujudkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi
dan kesejahteraan hidup rakyat. Oleh itu, rakyat Malaysia sewajarnya mematuhi dan mendaulatkan undang-undang demi keamanan dan kesejahteraan negara. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dapat dilihat dalam aspek pembentukan empayar. Empayar Kesultanan Melayu Melaka meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan kawasan pantai timur Sumatera. Melaka berjaya membentuk empayar yang luas menerusi 3 aspek, iaitu penaklukan, perkahwinan dan naungan. Penaklukan dilakukan bagi menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Kaedah pembentukan empayar menerusi perkahwinan pula bertujuan meluaskan pengaruh Melaka di samping dapat mengukuhkan hubungan persahabatan dan kekeluargaan kerajaan Melaka dengan kerajaan lain. Pembentukan empayar menerusi kaedah naungan bermaksud terdapat pemerintah lain bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Malahan, Sultan Melaka akan menabalkan raja yang berada di bawah naungannya. Antara kerajaan yang rela bernaung adalah Lingga, Patani dan Kedah. Kepentingan pembentukan empayar dapat dilihat menerusi aspek politik, ekonomi, sosial dan agama. Terdapat 3 kategori dalam pentadbiran empayar, iaitu pentadbiran pusat, pentadbiran kawasan naungan dan pentadbiran kawasan jajahan. Perluasan empayar membolehkan Kesultanan Melayu Melaka menguasai politik dan ekonomi wilayahnya serta menyebarkan agama Islam. Hal ini mendorong Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai kerajaan yang kuat dan gemilang di alam Melayu. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga dengan pencapaian Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal yang menerima pengaruh Islam di alam Melayu adalah Samudra Pasai dan Perlak. Pengislaman pemerintah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang unggul di alam Melayu pada abad ke-15. Agama Islam tersebar di Melaka menerusi kaedah 5P, iaitu pengislaman pemerintah, perkahwinan, peranan ulama dan mubalik, perdagangan dan perluasan kuasa. Pengislaman pemerintah menyebabkan pembesaran rakyat turut mengikut untuk memeluk Islam. Selain itu, perkahwinan pemimpin atau kerabat pemimpin antara kerajaan turut menyumbang kepada cara-cara penyebaran agama Islam. Selain itu, Islam turut tersebar menerusi peranan ulama dan mubalik yang dihantar oleh pemerintah Melaka ke seluruh kawasan pengaruhnya. Perdagangan turut menyumbang kepada penyebaran agama Islam di Melaka. Islam tersebar menerusi peranan pedagang Aceh, iaitu Arab, Cina dan India yang datang ke Melaka. Kesultanan Melayu Melaka menyebarkan agama Islam melalui proses perluasan kuasa. Negeri naungan dan jajahan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Kesan daripada penyebaran agama Islam ini menjadikan Melaka sebagai tumpuan ulama dan pendakwah. Sultan Melaka menjadi penaung kepada aktiviti dakwah dan perbincangan kitab agama seperti Darul Manzum. Melaka juga menjadi tempat pembelajaran agama Islam. Oleh itu, ketika pemerintahan Sultan Muzaffar Shah,
institusi seperti madrasah, masjid dan surau menjadi tempat mempelajari Al-Quran dan ilmu tasawuf. Penyebaran Islam di Melaka turut memberi kesan terhadap persuratan tempatan. Pengaruh Islam dilihat terdapat dalam saduran karya sastra dari Arab dan Parsi. Seiring dengan hal ini, berlaku perkembangan tulisan Jawi dan bahasa Melayu. Penyebaran Islam di Melaka turut memberi kesan kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran. Undang-undang Islam telah dimasukkan dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ulama diberikan peranan dalam hal pentadbiran. Untuk itu, jawatan mufti dan kadi diwujudkan. Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang unggul di alam Melayu. Agama Islam berkembang dan menjadi budaya hidup masyarakat alam Melayu. Justeru, kita wajar mengamalkan sikap toleransi dan menghormati agama serta kepercayaan orang lain. Pelabuhan Melaka merupakan pusat perdagangan penting dalam mengendalikan perdagangan antarabangsa. Perkembangan kegiatan perdagangan tersebut menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kedudukan yang strategik memberikan kelebihan kepada Melaka kerana menyebabkan pedagang-pedagang dari dalam dan luar alam Melayu singgah. Kesannya, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Kepelbagaian barang dagangan yang dikumpul dan diedar di Pelabuhan Melaka membuktikannya sebagai emporium yang maju.